Dia ada jual Syafiq ni. Itu dapat beli yang patah tu. Oh tadi kan kita memang ada apa nama? Yang lain ni boleh pakai. Ada aksesori yang lain lah. Ada Nasib baik. Nasib tak sentiasa baik kan? Dia tak ada pepatah Melayu untung sabut tak timbul, untung batu tak ada. Kan? Jalan betul-betul lah. Jalan salah kan? Tak ada nasib. Lepas kat dunia, akhirat tak lepas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah SWT. Hidup ini ialah hidup kita. Maka betul-betul uruskan mengikut apa yang telah pun diajar, ditinggal, dinasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini terlalu berharga, jangan jadikan dia murah, sahabat-sahabat. Jangan habiskan masa dengan mengata orang, cerita hal orang, pampum. Cerita kita pun terlalu banyak. Kan? Nantinya akan diterjemah, dipersembahkan di hadapan Allah di makam hadir. Satu kerugianlah kat kita kalau kita persisiakan peluang hidup ni. Hidup ni tentang hidup kita, sahabat, bukan hidup orang, hidup kita. Maka pastikan hidup kita benar-benar memberi manfaat kepada hidup-hidup orang lain. Allahu Akbar. Kita ni asalnya datang daripada air yang paling busuk, air mani. Jadi jangan nak belagak, jangan nak tunjuk hebat. Kereta, rumah, status, aset, wang tunai, kekayaan kamu tak akan mampu memadam asal usul kamu daripada tanah, daripada air mani. Faham ke faham? Jadi sesekali tu jenguk-jenguklah perjalanan yang kat belakang tu. Kita semua datang daripada rahim seorang ibu. Jadi jangan belagak. Jangan rasa hebat, jangan rasa kita ni luar biasa. Anda pegang apa pun jawatan, hormati orang. Apa pun yang anda sedang lakukan, fikir perasaan orang. Apa pun tindakan anda, ya, anda ada kuasa. Ya, betul, anda ada power. Ya, betul, anda ada jawatan. Tapi janganlah sampai kita menghina orang, sampai kita pijak-pijak orang. Kadang-kadang akal yang ada ni tak guna. Sedangkan Allah bagi berakal, tapi tak gunakan akal. Lebih teruk daripada orang gila. Jangan semua benda kita nak gunakan power kita. Kadang-kadang tolerance, kadang-kadang tolak ansur. Mudah-mudahan tindakan kita penuh hikmah. Faham ke faham? Jangan ingat kita hebat. Jangan ingat kita ada power, ada kuasa. Kita boleh buat apa saja yang kita nak. Sesekali ingat orang kat belakang kita, orang kat depan, kiri kanan. Nampak tak Jangan fikir diri sendiri saja. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kuasa yang Allah bagi pada kita ni adalah amanah yang paling besar untuk kita uruskan dengan baik. Anda pemimpin politik, gunakan kuasa yang ada pada anda. Fikir tentang agama, bangsa dan negara. Bukan fikir tentang hidup anda, keluarga anda, kroni anda. Anda sebagai seorang ayah, fikirkan kuasa anda sebagai seorang ayah tadi. Jangan sampai anak anda tak kenal Allah. Faham tak? Anda seorang suami, fikirkan anda jadi seorang suami sebab anda jantan, anda lelaki. Tak boleh perempuan jadi suami walaupun jawatan dia besar, walaupun pencapaian hidupnya luar biasa. Dia tetap isteri, dia tetap wanita. Kita sebagai lelaki yang bergelar suami, pimpinlah isteri dengan baik. Pimpinlah isteri dengan bijaksana. Pak Aris, isteri saya garang, isteri saya suka beletih. Kembalilah pada Allah. Kalau kau tak boleh tundukkan isteri kau, jadikan diri kau tunduk pada Allah dulu. Itu formula dia. Engkau nak tundukkan isteri, tapi dengan Allah kau tak nak tunduk. Engkau nak tundukkan isteri kau, nak tundukkan anak-anak kau, tapi dengan mak bapak kau tak tunduk. Faham ke faham? Ini masalah kita. Allahu Akbar. Kita kat kedai mamak, kedai mana, bawah pokok ke atau atas pokok ke, kita cerita hal orang, bukan main hebat. Ada orang buat live asyik bantai orang, pam. Orang politik biasalah kan bantai pam, semua tak betul. Sesekali jenguklah diri kita, betul ke tak kita ni, bagi pendapat. Bagi idea, supaya yang tak betul tu jadi betul. Macam mana boleh dibetulkan? Bantai orang tu sonok, best. Yang tengok mestilah ramai. Sebab akhir zaman orang suka gosip. Akhir zaman orang suka benda-benda lara.
akhir zaman orang suka cerita dalam kain, tepi kain, kan, manusia lain. Memang seronok lah. Orang yang sama tadi mana pergi kalau dengar ceramah agama. Banyak ustaz yang buat live tapi tak ada orang. Faham tak? Kan? Sebab cerita tak seronok. Apa best cerita akhirat? Apa best cerita kan tentang kiamat? Apa best? Percayalah cakap saya. Cerita tentang Hamas, bumi Gaza, perlahan akan reda dalam kehidupan kita, dalam diary hidup kita. Percayalah, sebab perang ni panjang. Perang ni nanti insya-Allah akan bersambung dengan kedatangan Dajjal. Kan? Sebab kalau ikut urutan hadis Nabi, Dajjal antara Imam Mahdi antara yang pertama akan sampai dulu. Dajjal kemudian lambat sikit Imam Mahdi. Nanti yang perang ni panjang sampai ke datang Imam Mahdi. Panjang. Nanti orang lupa. Peperangan yang panjang ni orang akan lupa. Semangat Palestin, semangat Hamas akan perlahan tinggal jadi kenangan. Kan? Kalau ada pun yang nak ingatkan kita bila orang pakai baju Palestin, bendera Palestin, perlahan akan kurang. Kalau tengok kat TikTok pun dah kurang. Kalau Facebook pun dah kurang. Sama ada TikTok itu sendiri yang menghadkan penyebaran cerita-cerita Palestin, atau sebenarnya tak ramai lagi orang upload cerita Palestin. Wallahu alam. Kedua-duanya mungkin berlaku. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup sekadar ia datang ketuk pintu hati kita. Jangan tertutup bahawa Islam ini akan sampai bila-bila dipijak, akan sampai bila-bila dizalimi. Umat Islam akan sentiasa menjadi kelas kedua. Peduli apa pandangan orang ke atas kita? Peduli apa pandangan orang ke atas agama kita? Yang penting kita jangan pandang rendah pada agama kita. Yang paling penting kita jangan hina agama kita. Cuba tengok kerajaan Brunei keluar kenyataan, Mufti Brunei keluar kenyataan. Power tu. Semua produk yang datang daripada bukan Islam adalah subahah. Itu Brunei, bukan Malaysia. Maknanya membeli produk Islam, membeli keluaran Islam tu adalah satu tuntutan. Nampak tak? Bukan datang pada era tertentu. Bila datang Gaza, peristiwa Palestin kena serang dengan Israel, baru kita fikir nak beli produk Islam. Nampak tak? Kita sendiri tak berbangga dengan apa yang ada pada orang Islam. Kalau orang Islam maju je, ni mesti ini yang tu bomo, sihir, ni tipu orang, ni macam mana dulu jadi, ini menipu. Kita tak pernah gunakan perkataan yang sama, pendekatan yang sama, hentaman yang sama, kutukan yang sama kepada produk orang bukan Islam. Nampak tak kita? Jadi tolong tuan-tuan, dalam live sekecil ini, mungkin ini adalah amanah yang mungkin saya nak sebarkan pada semua orang. Berbanggalah menjadi orang Islam. Berbanggalah kita dipilih oleh Allah SWT, diberi hidayah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyah. Berbanggalah kita menjadi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah tuan-tuan, dan berbangga itu bukan sekadar bangganya, tetapi diterjemahkan dalam kehidupan. Kita raih setiap perbezaan pendapat. Kita umat Islam ada beza pendapat. Kita ada 4 mazhab yang jelas dan nyata. Allahu Akbar. Kita mungkin tak setuju dengan pendapat dia, bukan makna kita pergi bunuh dia, bukan makna kita pergi cari sokongan untuk benci orang ni. Tak betul tu sebenarnya. Kita sepatutnya meraih setiap perbezaan. Kita adalah kita bersaudara tuan-tuan. Ikatan Islam itu menyebabkan kita bersaudara. Allahu Akbar. Kita mak bapak dah lain, adik-beradik lain, tapi ikatan agama itu menyebabkan kita bersaudara. Bila melihat anak-anak muda beragam Islam dalam berpakaian yang macam tak pakai, jangan hina mereka, angkat tangan, doakan mereka. Sebab mereka saudara kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila melihat kat office kita ada staff-staff yang dah kahwin tapi menggatal, menggedi dengan jantan lain, dengan suami orang, jangan hina dia, jangan kutuk dia tuan-tuan. Angkat tangan, doakan dia. Itulah cara kita umat Islam untuk terjemahkan kasih sayang kita. Sedangkan Rabbi datang bawa rahmatan lil alamin, bawa kasih sayang. Kita ni siapa tuan-tuan? Nak bawa kebencian pula ni, nak bawa kehancuran. Allahu Akbar. Tadi saya terbacalah satu pemimpin politik parti besar Melayu. Kita bila keluar kenyataan, jangan ego. Kita umat Islam ni kena bersatu. Jangan kerana pendapat kita segelintir konon-konon mewakili semua orang Melayu. Jangan. Orang Melayu sudah berpecah belah. Kalau pemimpin sanggup duduk sama-sama, saya yakin orang Islam kuat. Oleh kerana kita masing-masing ada ego, masing-masing ada ideologi, kita masing-masing ada ketaksuban menyebabkan kita berpecah belah. Allahu Akbar. Orang bawah ni tunggu je orang ke atas nak duduk bersama. Orang ke bawah ni tunggu je orang ke atas nak duduk semeja. Allahu Akbar. Gembira kita kan kalau itu berlaku.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Kita umat Islam ni kena bersatu. Kita umat Islam ni jadi lemah bukan sebab kita Islam. Kita lemah sebab tak ikut Islam. Itu je. Saya orang Islam, tuan-tuan sedang dengar ceramah saya ni Islam. Kita semua Islam. Tapi kenapa kita lemah di bumi Melayu ni? Kenapa? Kerana kita tak ikut Nabi. Kerana kita tidak ikut apa yang Allah ajar, apa yang Allah telah titipkan dalam Al-Quran. Nampak tak? Kita benci ustaz-ustaz. Kita menyusahkan, menyulitkan perjalanan ustaz-ustaz. Nampak tak? Konsert senang masuk. Ustaz nak ceramah payah. Allahu Akbar. Bukan, nampak tak? Jalan dia sulit. Tapi kita yang berjuang, jangan nampak sulit itu. Kita yang sedang berjuang, jangan berhenti. Dan walaupun keadaan sangat sulit, sangat sukar, sangat payah, teruskan perjalanan kita semua tuan-tuan. Dan perjuangan kita pelbagai lorong. Anda sebagai seorang ayah, perjuangan anda nak pastikan anak-anak anda ada Islam dalam jiwa dia, dalam perjalanan hidup dia. Akidahnya mantap. Saya sebagai seorang pemilik madrasah, saya akan sedaya upaya untuk bantu anak-anak madrasah saya untuk hidup sebagai seorang Islam. Hidupkan perjuangan Nabi SAW. Hidupkan sirah Nabi dalam perjalanan hidup mereka. Itu. Dan selain daripada itu, saya adalah seorang ayah. Maka saya kena pastikan sedaya upaya walaupun bukan senang untuk tundukkan anak-anak saya supaya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Taala, tunduk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena buat tuan-tuan. Kita tidak pegang jawatan besar. Kita tak pegang kedudukan dalam kerajaan. Siapalah kita? Jangan. Kita masing-masing ada peranan besar tuan-tuan. Siapa kita? Jangan, kita bukan PM, kita bukan CM, kita bukan ahli politik, kita bukan menteri. Tapi perjalanan kita ini sebenarnya memberi kesan besar pada negara. Sebagai seorang ayah, saya didik anak saya betul-betul. Saya didik anak saya dengan agama. Saya didik anak saya dengan Al-Quran. Saya didik anak saya untuk kenal Rasulullah. Saya didik anak saya dengan hadis Nabi, sirah Nabi. Maka bila dia besar, dia pegang jawatan, dia akan ada pengikut dia. Dia ada pekerja bawah dia. InsyaAllah Islam akan terbina, Islam akan dibangunkan dalam organisasi yang anak saya pegang. Macam tu. Nampak tak? Kita kecil, kita hanya siam pokok tepi jalan. Hanya pekerja awam, buruh kasar. Tak apa tuan-tuan. Ada masanya peranan anda jauh lebih besar daripada pemimpin-pemimpin atas yang tak buat kerja. Pemimpin-pemimpin atas yang mungkin tak jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Nampak tak? Anda didik anak anda 8 orang. 88 anda didik dengan agama. 88 anda hantar ke sekolah pondok. 88, 77, 55, 44, 33 anak anda hantar madrasah. 33 habis 30 juzuk. Syahadah. Anda pergi hantar ke Yaman. Anda hantar ke bumi Arab. Anda hantar ke Jordan, anda hantar ke Mesir untuk dia belajar agama. Dia balik kan, dia sampai ke satu yang baik. Beribu, contoh Ustaz Wadi contohnya, Ustaz Azhar Idrus contohnya. Ada juta orang tengok dia. Kalau dia kata lah orang lain. Kalau dia kata beginilah orang ikut. Kalau dia kata lah orang. Nampak tak? Perdana Menteri pun belum tentu boleh buat. Apa yang Ustaz Wadi walaupun dia banyak orang benci, tapi pengikut dia pun juta. Apa yang dia cakap Perdana Menteri pun tak boleh buat tuan-tuan. Nampak tak? Sebab orang ikut dia bukan kerana terpaksa. Orang ikut dia bukan sebab dia popular semata-mata. Tapi orang ikut dia sebab dia bawa satu benda yang kena dengan jiwa kita, yang sesuai dengan perjalanan Nabi SAW, yang selari, yang seiring, yang setara dengan perjuangan Nabi SAW. Nampak tak? Nampak? Satu, anda semua kena mainkan peranan. Jangan give up tuan-tuan. Anda penerima zakat. Anda orang susah. Itu takdir yang Allah telah bagi pada anda. Jangan rasa hina. Dan kamu yang tidak menjadi asnaf, yang tak jadi fakir miskin, jangan hina orang. Mereka ni adalah watak yang telah diiktiraf dalam Islam. Mereka diiktiraf oleh Allah SWT. Golongannya diiktiraf oleh Allah. Mereka berhak untuk terima zakat. Malah kalau kamu wajib keluar zakat, tak keluar zakat, kamu kena lanyak dengan Allah di akhirat besok. Jangan main. Kamu dah wajib keluar zakat tapi tak nak keluar zakat. Kamu kena lanyak nanti. Allahu Akbar. Yang menerima zakat, jangan rasa rendah diri. Didik anak kamu dengan agama. Titipkan anak kamu dengan Al-Quran. Ajar anak kamu, kau tak tahu ajar, hantar dia pergi mengaji. Ajar dia, ya Allah aku miskin, aku tak ada harta. Jangan sampai aku tak ada harta untuk akhirat besok, ya Allah. Inilah harta aku 6 orang anak ni, ya Allah. Bagi aku peluang untuk didik mereka menjadi manusia yang kenal Rasulullah, kenal Engkau, ya Allah. Yang cinta pada agama, ya Allah. Inilah harta aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau ada harta banyak, aset bertingkat-tingkat, rumah berjela-jela, anak seorang pun tak ada. Nampak tak? Nampak tak? Tapi yang ni, harta tak ada, tuan-tuan. Rumah pun sewa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak hikmat, banyak ihsan orang tuan-tuan. Tapi dia ada 6 anak.
Anak ni dibangun sebagai aset dia yang paling mahal, harta dia yang paling mahal. And dibangunkan dengan Islam, anak-anak ni tadi jadi doktor seorang. Jadi doktor Islam, tuan-tuan. Dia tak kenakan orang, tak zalim orang. Orang tak patut pembedahan, dia tak bagi bedah. Orang yang sepatut makan ubat, and dia takkan bedah. Nampak tak? Kadang-kadang bila Islam tak ada, walaupun kamu jawatan besar, kamu doktor, kamu boleh anak orang juga. Kan? Tak sepatut operation, buat operation. Tak sepatutnya masuk ubat, tahan ubat. Sebab everything because of money. Nampak tak Allahu Akbar. Jadi kita nak lahirkan doktor Islam, nak jadi jurutera Islam, nak jadi lahirkan kontraktor Islam. Oh, seorang anak dia kontraktor. Allah, kontraktor yang jujur. And dia bina bangunan betul-betul ikut spek. Nampak tak? Ini lebihkan pasir. Allahu Akbar. Nampak tak? Rumah orang dah bina cantik-cantik, tak sampai 5-6 tahun dah retak. Faham tak? Satu dalam hidup, titipkan, bangunkan anak-anak kita cinta pada Allah. Anak-anak kita kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh bantu Pak Aris tak? Untuk Pak Aris bantu anda semua. Boleh tak? 24 bulan 12 and di Hotel Muzaffar. Ballroom Hotel Muzaffar. Pak Aris ada anjur satu program kekeluargaan besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Datang, hadir. InsyaAllah. And subhanallah, terima kasihlah follow Pak Aris daripada Singapura. Singapura pun banyak yang hadir. Alhamdulillah. Hadir. Kita belajar satu yang bermanfaat, berharga, very eksklusif. Belajarlah satu. Ada soalan? Ini suara Ella. Minta maaf. Suara dah jadi Ella and the Boys. Kan? Daripada TikTok, Cik Puan Intan Arul Ashraf. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak redha dan ikhlas dengan takdir apa yang saya usaha tak dapat zuriat orang lain senang? Orang lain Bukan orang lain senang. Dia bukan soal senang tak senang. Ada orang kahwin dapat anak. Orang Melayu kata bunting pelamin. Tapi ada orang bunting tak beranak. Bukan senang tak senang. Itu salah. Ada orang kan dua-dua subur, tapi Allah tak bagi anak. Dia bukan soal subur tak subur. Dia bukan soal bertenaga tak bertenaga. Dia bukan. Ini adalah kurniaan Allah. Ini adalah takdir Allah. Kita terima, kita reda. Engkau melangin tak kembali kat dinding pun kau dapat anak. Usaha kena buat, tapi reda. Macam nak reda Pak Aris? Bila engkau kenal Allah, engkau pasti akan reda. Bila engkau hidup dengan amalan yang telah kau susun, engkau pasti reda. Hidup ni kalau termenung, kita kawan banyak, 10 kawan, 11 asyik cerita bukan-bukan ni. Engkau tak akan jadi orang reda. Satu, pilih kawan yang baik-baik, mudah untuk engkau reda. Tak apalah Lan, rezeki Allah. Engkau tak dapat anak, sekurang-kurangnya engkau terlepas daripada azab Allah besok. Kau tengok berapa ramai orang ada anak tak didik dengan Islam. Berapa ramai orang ada anak, tapi anak isap dada, berzina. Nampak tak Allahu Akbar. Engkau terlepas semua tu. Bersyukur. Allah bagi semua benda ni ada hikmah. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, berikan aku reda dan jadikan aku ahli syurgamu. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu hadis Nabi tu. Nabi ajar doa. Allahumma inni as'aluka ridaka. Ya Allah, jadikan aku reda. Doa macam tu. Doa. Jadikan. Itu juga zikir boleh. Allahumma inni as'aluka ridaka. Allahumma inni as'aluka ridaka. Ya Allah, jadikan aku orang yang reda. Mintalah. Dan pilih kawan yang baik. Sebab kawan-kawan ni juga adalah orang yang akan menyebabkan kita jadi kuat. Kita manusia biasa. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang asyik petikai kan, sindir, hentam, kita mungkin tak kuat. Jadi kekuatan tu nak dapat mana? Masa tahajud. Bangun malam-malam, sujud pada Allah, menangis puas-puas. Ya Allah, aku tak kuat. Tapi aku terima takdir ini. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jadikan aku seorang insan yang dapat merasai nikmat mengandung dan dapat anak. Ya Allah, jadikan aku seorang ayah. Wahai Allah, apapun aku reda, aku terima. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika aku berdoa, Allah kabulkan doa aku gembira. Kerana itu adalah harapan aku, itu permintaan aku, itu keinginan aku. Namun begitu, seandainya aku meminta pada Allah dan Allah tidak kabulkan doa aku, 10 kali ganda aku suka. Nampak tak? Sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu kepada Nabi SAW. Kedudukan yang sangat tinggi, gedung sekali ilmu. Itulah Sayyidina Ali. Orang yang sangat hebat. Ketika Siti Fatimah Az-Zahra nak dikawinkan dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah Az-Zahra bertanya pada Rasulullah, ya ayahandaku, Ali tak ada apa-apa. Kan? Kau nak kawinkan aku dengan Sayyidina Ali, Ali tak ada apa-apa.
Rasulullah. Nampak tak? Allahu Akbar. Ini manusia yang reda. Ini manusia yang dekat dengan Allah. Ini manusia yang hidupnya kebergantungan pada Allah 100%. Allahu Akbar. Kan? Sayyidina Ali kata, wahai Allah, aku suka 10 kali ganda. Kenapa? Kerana ketika aku meminta dan Allah tidak kabulkan doa aku, itulah yang Allah nak. Allah nak kita tak ada anak. Tidakkah kita bersyukur? Allah memang takdirkan, maknanya Allah nak. Allah takdirkan kita tak ada anak. Maka itu adalah keinginan Allah yang patutnya menjadi satu kecemburuan kepada orang lain. Kita terpilih dan hidup di bawah kehendak Allah. Kita hidup di bawah takdir Allah dan kita terima. Itu menjadikan kita lebih mulia, lebih tinggi. Orang yang dapat Allahumma ini as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan aku orang yang afiyah. Nampak tak? Orang afiyah dunia dan akhirat. Siapa tu afiyah? Allah bagi dia terima. Allah uji dia, dia terima. Allah bagi dia sakit, dia terima. Allah bagi dia jatuh, dia terima. Allah bagi dia, Allah takdirkan dia tak ada anak, dia terima. Orang kutuk, orang hina, orang sindir, orang caci, macam-macam orang cakap, dia senyum, dia terima. Kerana penerimaan itu menjadikan kamu golongan al-afiyah. Lebih tinggi, tuan-tuan, lebih mulia, tuan-tuan, daripada barisan ulama. Kan? Yang Allah uji sedikit, tapi kita diuji sepanjang hayat tak ada anak. Bersyukur kita pada Allah. Kan? Nampak tak? La'in sakartum la'azinakum wala'in khafartum inna azabi lasyadid. Jadilah kita orang yang bersyukur, bukan orang yang kufur. Allahu Akbar. Ya Allah, aku terima, ya Allah. Sedih. Kan? Sedih bukan tak sedih. Kan? Titis air mata kita. Kadang-kadang orang hina kita sebab tak ada anak. Kadang-kadang orang pandang kita rendah sebab tak ada anak. Tak pandai buat, tak pandai kat ranjang. Kan? Ini mesti apa ni? Apa orang kata apa? Tak subur. Ini mesti tak apa pun kata orang, itu semua ialah gedung pahala untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nampak tak? Kekuatan kita ada pada Allah. Sebab dia maha kuat. Sahabat-sahabat, dia maha kuat. Kita tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Dia maha kuat. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Jadi, pada puan yang tanya soalan, jom hadir, jumpa saya di Ballroom Hotel Muzaffar. Jom. 24 dan 12. InsyaAllah. Cuti panjang lagi masa tu. Anak kita bercuti panjang 2 minggu kan. Kita naik 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan 1. Ada masa lagi. Datang, jom. Mudah-mudahan tahun baru ini, kita bawa semangat yang baru. Kita mampu tundukkan anak-anak kita. Kita mampu tundukkan pasangan-pasangan kita yang liar, yang sukar nak ditundukkan. InsyaAllah, bantuan Allah. Wallahi pasti sampai soalan seterusnya. Daripada platform F, Puan Faradiana, Ya, Salam Paris, bolehkah saya mengaji tak pakai tudung? Dan kalau saya dengar orang mengaji kat plug-in, saya ikut baca, kira mengaji ke? Anda dengar pun anda dapat pahala. Mengaji ni tak kisah. Yang saya belajar, kalau baca Quran tak tutup aurat, tak ada masalah. Mengaji je. Sebab dia bukan satu kemestian yang ditetapkan dalam Islam. Kalau mengaji mesti tutup aurat, tak. Tapi mesti berwudu, mesti bersih. Itu sepatutnya. Tak tutup aurat tak jadi masalah. Tapi kalau di kalangan ramai kena tutup aurat dah. Sebab aurat itu ada kaitan dengan orang ramai bukan muhrim kita. Tapi dengan Quran kat rumah, pakai baju kelawar, nak baca Quran, baca lah. Tak ada masalah. Dia tak jadi sulit. Rumah kita tak jadi masalah. Kan kita tak pakai songkok, buka cap ni lah. Pakai cap, tak masalah. Kan? Kadang-kadang kita tak faham agama, kita sulit kan. Apa baca Quran pakai baju kelawar? Hanya bab adab. Hanya dalam bab kita nak, kalau Imam Malik ni tuan-tuan, kalau sebut tentang Nabi, Imam Malik ni kalau keluar kat rumah, dia pakai smart. Jubah dia berkualiti, mahal harga dia. Dia memang jaga penampilan. Kan? Maka orang tanya pada dia, wahai Syekh, adakah pakaian kau yang seperti ini kau pakai kat rumah? Dia kata apa? Andai kata, ketika aku buka kitab yang ada kaitan dengan hadis Nabi, ada kaitan dengan Rasulullah, aku akan berpakaian yang cantik. Sebab meraih Nabi. Nampak tak? Memang main. Kan? Pakaian kemas smart sebab bukan makhluk, sebab nak raih Nabi. Oh, hebat. Nampak tak? Kita pakai smart jumpa awik. Pergi masjid pakai. Nampak tak? Kita termasuk diri saya termasuk diri saya yang banyak lemah. Banyak kurang ni. Kita sama-sama doa untuk kita bersama supaya kita sama-sama dapat menterjemahkan kasih sayang kita kepada Rasulullah. Manusia yang paling kita sayang mengatasi semua makhluk yang ada dalam dakapan kita, dalam sentuhan kita, dalam pelukan kita. Rasulullah ranking nombor 1. Wahai Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ada sayang pada Rasulullah.
Wahai Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa merindui kepada Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang rasa rindu dan orang tak rasa rindu, dua benda berbeza. Yang rasa rindu, Allah yang kirimkan rindu tu pada dia, maka dia terpilih. Ada orang tak rasa rindu. Nampak tak? Rasulullah, bila sebut Rasulullah, dia relax ke? Tapi kalau ada orang bila sebut Rasulullah, datang rindu dalam hati dia. Tapi ada orang tak sebut pun dia rindu. Sebab Rasulullah sentiasa ada dalam jiwa dia. Rasulullah sentiasa ada dalam perjalanan hidup dia. Wallahi, kalau anda dan saya, kita berjaya pimpin anak-anak kita untuk cinta Rasulullah, saya penuh keyakinan 100% tak kurang seinci pun anak kita tak akan buat maksiat, insya-Allah. Saya di madrasah pun saya berbapulas. Adalah satu kesalahan besar pada mak bapak, hantar anak ke madrasah cuci tangan, buat tak tahu. Saya manusia biasa, jangan buat begitu. Saya manusia biasa. Dan saya tak mampu bagi hidayah pada orang. Itu bukan hak saya. Kamu hantar anak ke madrasah, kamu juga kena usaha kat rumah. Saya usaha kat sini. Kita usaha sama-sama. Mudah-mudahan Allah pandang dan bagi hidayah pada anak-anak kamu. Jangan lupa, dalam deretan sejarah Islam, dalam peradaban manusia, ada berapa banyak ulama, manusia yang pernah jumpa Nabi pun ada yang munafik. Abdullah ibn Ubay contohnya. Betul tak? Duduk sebaris dengan Nabi, duduk borak dengan Nabi lagi. Jangan main-main. Apatah kita, anak kita jauh lah. Maka anda dan saya, kita kena buat kerja. Saya Pak Riz nak hantar anak ke madrasah Pak Riz. Ya, betul. Sebab kamu tertarik dengan apa yang saya bicarakan. Tapi kalau kamu hantar, kamu basuh kaki tangan, duduk lepak, main game, tengok TV, saya tak boleh buat apa-apa. Itu zurat kamu, bukan zurat saya. Saya boleh berusaha. Tapi doa mak paling mustajab. Doa mak paling mahal. Very eksklusif. Kamu kena bantu kita. Ini kadang-kadang mak dan anak pun sama-sama langgar peraturan. Nampak tak? Betul tak? Sejak senyap. Macam madrasah Pak Riz, kita memang tak benarkan masuk jajan. Tak boleh masuk kopok-kopok, kepek-kepek tak boleh masuk. Kenapa Pak Riz? Itu dalam program 24-15 saya ceritakan. Nampak tak? Tapi ada mak pak smuggle. Saya senyap masuk bawah ni anak. Anak tak makan kopok, engkau risau. Tapi anak tak hafal Quran, engkau tak ambil tahu. Betul tak? Anak saya kurus lah. Saya kena berhenti ke madrasah. Mak Datuk. Nampak tak? Dia risau anak dia kurus. Pergilah cek medical check up. Ada tak kesan dia pada apa-apa? Betul tak? Pergi medical check up, bukan main pakai hukum akal. Ini masalah kita sebenarnya selalu. Betul tak? Anak saya kurus. Pergilah medical check up. Buat medical check up, satu sakit pun tak ada. Sebenarnya kurus tu apa? Itulah berat badan paling ideal untuk hafal Quran. Itu untuk dia. Betul tak? Kita selalu menggunakan hukum akal untuk menterjemahkan kehidupan kita. Itu yang kita gagal dalam hidup. Ramai orang kata, Pak Riz, saya hantar anak saya ke madrasah, kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Itu tanya saya. Tanya diri sendiri, apa yang telah kau buat sepanjang anak kau duduk kat madrasah? Berapa banyak kali kau bangun malam untuk tahajud? Berapa banyak kali kau puasa sunat Isnin Khamis? Berapa kerap kali kau jaga mulut kau tak cerita hal orang lain? Engkau nak syurga, tapi mulut kau banyak cerita pasal neraka. Mulut kau lebih teruk. Sebab panggil neraka datang kat engkau dan keluarga engkau. Macam mana kehidupan kita hari ini? Nampak tak? Tempat kerja makan rasuah. Nampak tak? Kata mufti Brunei, kata apa? Mana-mana produk yang dibina, yang dibuat oleh orang bukan Islam, itu subahah. Macam sekali, nampak tak? Hebat tu. Nampak tak? Kita, fishball main makan je. Tak kira siapa punya. Betul tak? Main makan je. Ayam main beli je. Murah kat situ Pak Riz. Pasal itu murah. Memang murah, tapi Islam tu mahal. Faham tak? Islam tu mahal. Tak makan ayam. Kau sanggup tak makan ayam kat McDonald? Sebab kau nak boikot produk-produk yang support Israel. Tapi kau boleh beli pula ayam kat kedai-kedai yang sembelihnya mencurigakan. Mak, kadang-kadang kepala putus. Macam mana pula kepala boleh putus? Nampak tak? Kau tak sanggup kau nak beli murah je. Satu jadi, bila kita asyik fikir nak murah, akhirnya akhlak anak-anak kita dan keluarga kita jadi murah. Allah Akbar. Tak makan ayam lah. Masalah dia. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya ingat saya masa saya kecil-kecil dulu, saya dibesarkan oleh bapak dan mak saya, kita orang susah. Ayam ni, kalau nak makan pun ayam kampung. Kalau sekadar nak beli pun tak beli. Kita makan ayam kampung yang kita tak piara pun Syafiq lepas. Lepas orang kampung pun semua okey je. Tak kata, ni ayam kawan betina ni, jantan ni ayam aku. Sekarang macam nak tentukan anak dia ni. Tak ada, tak bergaduh. Faham tak? Ayam mana tahu? Siapa jantan mana tackle, dia pergi serah kan? Itu ayam. Takkan kita anak kita nak macam tu. Betul tak? Allah Akbar. Saya tak pernah dengar lagi tau. Sepanjang saya hidup masa zaman dulu kat kampung, orang kampung bergaduh nak menentukan anak ni siapa jantan dia. Tak ada. Semua rela je, relax je. Betul tak? Tak ada gaduh-gaduh lah. Orang dulu tolerance dia Allah penuh dengan hikmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next. Jangan lupa 24 dan 12. Next.
Daripada TikTok, Ajmal Jamal 97. Pak Aris, macam mana nak lepaskan rindu pada orang yang dah tiada? Kan? Kau rindu pun dia tak akan ada. Kalau kau bawa dia dalam kehidupan kau setiap hari, sehingga menjejaskan prestasi hidup kau, menjejaskan ibadah kau, adakah dia akan ada balik? Belajar untuk terima. Walaupun kata-kata saya tak semudah apa yang kamu lalui. Tapi itulah kenyataan hidup. Itu yang terletak reda. Kata Nabi SAW, reda ini terletak pada pukulan yang pertama. Bila Allah uji pap reda, itu pukulan yang pertama. Itu makam tinggi tu. Kan? Lepaskan kerana dia akan kamu jumpa kembali. Perpisahan ini bukan perpisahan buat selama-lamanya. Kita berpisah kat dunia, bertemu di akhirat. Maka kalau kamu nak selamatkan dia, kamu jaga amal betul-betul. Saya tengok kadang-kadang, saya minta maaf tau. Banyak isteri bila suami meninggal, tak jaga penampilan. Bukan dalam edah saja, sepanjang perjalanan kamu. Sebelum kamu kahwin lain, kalau kamu nak kahwin lain. Kamu tahu tak, suami kamu kena bantai kat alam barzah kerana penampilan kamu, kerana pergaulan kamu, kerana akhlak kamu. Begitu juga anak-anak. Bukan senang jadi seorang suami. Bukan senang jadi seorang lelaki. Anong kata tak adil lah, lelaki semua dapat. Lelaki sampai dalam kubur pun tak settle. Orang perempuan settle. Orang lelaki dalam kubur tu masih tak settle. Yang ditinggalkan isteri. Isteri dia tak pakai tudung. Isteri dia tak tutup aurat. Isteri dia bergaul kat pejabat, kat organisasi, kat industri. Dengan jantan. Tak ada pantang larang. Tak ada dia punya adab. Habis suami kena tu. Kalau suami masih hidup kat dunia, tak bangunkan isteri. Tak bangunkan anak-anak. Tak didik dan tak tarbiyah. Habis kita. Bukan senang ni tuan-tuan. Lepaskan. Dan kerana kita akan bersama dengan dia. Kalau kamu rindu kat dia, banyakkan hantar surah Al-Fatihah. Kalau kamu rindu kat dia, jaga amal. Kalau kamu rindu kat dia, banyakkan sedekah atas nama dia. Kalau kamu betul-betul kasih dan sayang dia, jangan khianat dia. Dia seorang diri dalam kubur. Bantu dia, hantar bantuan. Faham tak? Kalau kamu sayang orang kat Gaza, kamu doakan. Kalau kamu sayang orang kat Gaza, saudara kita di bumi Palestin, kita hantar bantuan, betul tak? Kita sedekah, kita sumbang macam-macam. Tapi ini alam barzah tuan-tuan. Alam barzah. Cerita yang lebih sulit, lebih sukar, lebih payah. Faham ke faham? Kalau kat Gaza tadi kau tak hantar, orang lain boleh hantar. Satu dunia boleh hantar. Orang kat Malaysia tak hantar, masih ada kat Algeria, masih ada kat Morocco, masih ada lagi kat Mesir, masih ada lagi orang Islam di Indonesia, orang Islam di Brunei, orang Islam di seluruh dunia. Tapi suami kau dalam kubur, isteri kau dalam kubur, kalau kau tak tolong, orang lain tak tolong. Faham ke faham ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So nak lepaskan orang yang dah lepas dan dipanggil oleh Allah SWT, sibukkan diri kita dengan akhirat. Perbanyakkan amalan, tingkatkan amalan. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa ingat engkau. Siapa ingat Allah, maka dia tertutuplah ingatan dia kepada makhluk. InsyaAllah. Sesiapa yang senantiasa bersyukur, dia terima segala ujian Allah itu dengan hati, dengan lapang dada. InsyaAllah. Ya Allah, tolong aku untuk aku pertingkatkan, perbaiki, perhebatkan, perelokkan, perkasakan ibadahku. InsyaAllah itu yang Nabi ajar kita. InsyaAllah. Wallahualam. Next. Soalan daripada platform F, Halimah Abdul Latif. Assalamualaikum Pak Aris. Kami tinggal bersama Abang Ipar bujang berumur 60 tahun. Masalah saya, Abang Ipar tak pandai membaca dan tak tahu langsung solat. Mohon nasihat Pak Aris, apa yang patut kami lakukan? Kalau dia boleh, kalau dia ada keinginan nak berubah, dan rekod bacaan. Rekod bacaan, letak kat tepi, dibaca Allahu Akbar. Walaupun dia, niat dia tak kisah. Saja aku solat zuhur, dah Allahu Akbar. Al-Fatihah pun tak tahu baca. Bunyi Al-Fatihah tu, biar dia ikut. Jangan sampai pergi tanpa ada usaha. Nampak tak? Usaha semampu yang boleh. Allah bersama kita. Begitulah orang bermasuk Islam. And mereka tetap kena solat. Walaupun solat mereka tak macam kita. Niat pun lintah pukang. Al-Fatihah pun lintah pukang belum. Jangan tunggu pandai baru solat. Solatlah sampai pandai. Faham ke faham? Jadi kalau abang ipar tu bersedia untuk dididik, ditarbiyah, dibimbing, bersedia untuk solat tapi dia tak boleh nak solat, dia tak tahu nak solat, kita bimbing dia. Kalau dia, yang jadi masalah paling besar, dia tak nak solat. Kan? Dia tahu baca, tahu tulis, boleh baca Al-Quran tapi tak nak. Itu yang masalah paling besar. Ini bab hidayah, bukan milik kita. Kadang kita pening kan memikirkan semua ni, tapi itulah Allah. Skrip Allah sangat berbeza. Orang lahir sebagai kafir, lahir daripada mak bapak kafir, keluarga kafir, tapi jadi Islam yang berjaya. Ada orang lahir dalam keluarga yang tok imam kan, bapa dia orang agama, tapi ke pengakhiran dia tidak beriman pada Allah. Oh, jangan main ni. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita kekal beriman pada Allah. Allahu Akbar, subhanallah.
Nampak tak? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuh qabal main ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dini. Allahu akbar. Takut kita pada Allah. Mudah-mudahan pengakhiran kita husnul khatimah, insya-Allah. Nampak tak? Jadi pimpinlah abang ipar tu. Kalau dia nak solat tapi dia tak reti, guna kaedah macam tadi tu. Kan? Pasang rekod, handphone kan ada, buka Al-Fatihah. Yang dibaca Al-Fatihah, kan? Tak baca surah pun tak apa. Al-Fatihah tu wajib dibaca Al-Fatihah. Kat luar baca ulang-ulang kali. Saya pernah jumpa macam tu, kita pernah didik macam tu. Kita pernah tarbiyah orang tua macam tu. Ya ada, kita ada lalui semua tu. Kan? Biarlah mati dalam keadaan sedang belajar solat daripada tak solat langsung. Allah itu lebih selamat, tuan-tuan. Kan? Yang lain serah pada Allah sebab dia yang menentukan segala-galanya. Dia tahu apa nak bagi pada kita. Kan? Bentuk hadiahnya, bentuk rizaknya itu semua dia punya urusan, bukan kita. Kita usaha saja. InsyaAllah. Tuan-tuan ni, wallahu alam. Next. Sini teman. Ya. TikTok Puan Komar ada masuk Mak Zamri. Ha? Mak Zamri dulu. Oh, Mak Zamri. Okey. Lepas tu Sampaikan salam saya lah kepada Zamri. Ya, insyaAllah. Ya. Soalan daripada TikTok daripada Sana. Paris, anak saya belajar kat Tafiz. Tahun depan bercadang nak tukarkan dia kat Tafiz. Nak tukarkan dia kat Tafiz lain sebab duduk asrama. Kemudian tapi anak tak nak tukar sebab tinggal sikit lagi nak khatam. Apa pandangan? Oi, janganlah ganggu. Biarlah dia habis. Kerana sikap kita ni akan menjejaskan rentak anak kita. Saya bimbang. Saya dah lalui, dah lihat, kan? Ada pelajar tak habis kerana sikap mak bapak. Yang hafal Quran tu anak kita, bukan kau. Apa pun alasannya, kalau anak dah minat, jangan kacau. Pak Riz kat tempat tu makan tak cukup. Pak Riz kat tempat tu bantal tak ada, tilam tak ada. Lantai dia pun beralas tanah. Anak suka tak? Anak okey tak? Hafazan dia mantap tak? Teruskan. Teruskan. Mujahadah. Saya pernah dulu dimarah oleh seorang pemimpin besar di Negeri Melaka. Pegang jawatan besar. Bukan pemimpin politik. Dia pegang satu agensi kerajaan yang besar. Dia bantai saya. Bila saya kata ni mujahadah. Mujahadah apa? Saya pun juga pernah ditegur oleh seorang pemimpin politik paling besar di Melaka. Pertikaikan saya. Adakah saya nak ikut dia? Saya ikut Nabi. Saya peduli apa pendapat dia. Faham tak? Nabi kami tidur di atas pelepah tamar. Saya tak suruh pelajar saya tidur di atas pelepah tamar. Tapi ambil sedikit kesusahan Nabi salah ke? Ambil sedikit kepayahan Nabi tu salah ke? Nampak tak? Kalau kamu nak bagi anak kamu makan mewah, itu hak kamu. Tapi bila kamu bagi kat saya tak nak yang mewah itu. Mengiringi perjalanan dia. Sebab kehidupan di luar daripada masa sangat sulit, sangat sukar. Kamu duduk kat dunia luar kan, kamu tahu sulitnya hidup ini. Maka nak bekalkan apa pada anak-anak? Kalau berperang kena bekal senjata. Nampak tak? Tapi sebagai seorang yang belajar di masa, kami bekalkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kami bekalkan dengan Al-Quran. Kami bekalkan jati diri. Jati diri itu kami selaputi dengan ayat-ayat Allah. Jati diri itu kami selaputi dengan hadis Nabi. Jati diri itu kami selaputi dengan bangun tengah malam. Nampak tak? Itu kaedah bangunkan jati diri. Semalam kamu tengok saya buat live di Facebook. Kan? Saya belanja anak-anak saya belajar silat. Nampak tak? Anak-anak belajar silat. Kamu rasa apa? Kan? Sebab kita nak dia ada jati diri. Dia pegang Quran, pada waktu sama dia ada silat. Ilmu mempertahankan diri. Itu sunnah. Nampak tak? Saya sedang persiapkan mereka untuk hidup di dunia luar. Kan? Yurannya saya tanggung. Saya tak minta 1 sen pun daripada mak bapak. Sebab saya nak lahirkan pelajar yang mampu berjuang di dunia luar. Nampak? Yang jati diri mantap. Ini orang cakap sikit mengajuk. Orang cakap sikit dah teroris. Orang cakap sikit koyak. Kau kata Israel koyak. Sebenarnya orang Melayu paling banyak koyak. Nampak tak? Allah Akbar. Jadi anak dah bagus-bagus belajar. Jangan kacau. Biarkan sampai habis. Bila dah habis 30 juzuk, nak pergi mantapkan anak tu, nak buat syahadah, boleh tukar tempat lain. Tak apa. Habiskan dulu. Mantapkan dulu. InsyaAllah. Jangan tukar. Ini Quran. Bukan didasari dengan kehendak mak bapak seronok, nak ada aircon, nak ada kolam renang, nak ada bangunan yang eksklusif. Engkau eksklusif. Belajar Quran tu biarlah bersederhana. Tak salah. Ada orang kaya, ada orang hebat, dia nak bayar mahal, nak duduk tempat sikit. Tak apa, teruskan. Tapi jangan di tengah jalan. Anak dah bagus-bagus berhenti. Dengar cerita madrasah ujung sana ada kolam renang. Pergi. Orang belajar, duduk kat atas kursi, duduk kat lantai, bukan dalam kolam renang. Faham tak? Terapi apa? 1,000 satu terapi ada. Rumah kau ada kolam renang? Rumah kau ada kandang kuda? Contohnya kan? Itu semua adalah samplemen. Yang paling penting ialah apa yang sedang kita usahakan. Itu paling penting. Next soalan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Daripada TikTok Azaumi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tahu suami kahwin lagi. Alhamdulillah. Tahniah. Suami ayahku kahwin lagi. Ramli 60-an, tak salah saya lagu tu lah, kan? Puan, kalau dapat tahu suami kahwin lagi, buat solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah. Ya Allah, apa patut aku buat? Nampak tak, Nampak tak suami macam mana? Suami tu orangnya baik ke tak? Suami tu orang yang amanah ke tak? Suami tu orangnya macam mana? And minta petunjuk daripada Allah. Jangan tanya orang, nanti kusut pemikiran kita. Semakin banyak kita tanya, semakin banyak jawapan yang kita terima. Hakikatnya kita saja kenal suami kita siapa. Maka yang maha mengenal adalah Allah. Buat solat sunat 2 rakaat kerana Allah boleh titipkan hati yang tenang ataupun bergelora. Allah yang maha kuasa. Ya muqallibal qulub sabi' qalbi ala dini. Nampak tak, hati kita milik Allah. Kita minta Allah tenangkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nampak tak, kita minta Allah bagi kita hidayah. Jangan ditarik hidayah tu. Jangan ditarik kasih sayang Allah tu. Allah Akbar. Minta pada Allah. Puan, saya tak ada jawapan. Kalau tanya pada saya, tentulah rujukan saya dalam hadis. Nampak tak? Poligami adalah sah dalam Islam. Walaupun sebagian besar wanita tak setuju, tapi benda sah-sah lah. Nak macam mana? Tapi dia kahwin senyap. Kahwin senyap tak masuk dalam rukun. Dia tak boleh, sudah jalan, dia jalan. Tak masuk dalam ketetapan. Dia minta atau tak minta, kahwin tu sah. Hanya puan kena kuat. Duduk dengan suami. Kalau suami mengelak-elak, minta bantuan Allah. Bantuan Allah pasti sampai. Saya nak jelaskan begini, yang saya belajar, saya sampaikan. Puan mungkin tak suka dengan pendapat saya, tapi saya kena sampaikan kerana benar adalah benar, salah adalah salah. Nabi pesan pada kami, pada kita, pada semua umat Islam, sampaikan walaupun sepotong ayat. Yang benar adalah benar, yang tidak benar tidak benar. Nampak apa yang saya nak sampaikan? Puan, jangan minta cerai ketika dengar suami kahwin satu lagi. Itu menyebabkan kita berdosa besar di sisi Allah. Itu memberi gambaran kita menolak satu perkara yang dibenarkan dalam Islam. Jangan main-main benda tu. Hanya kita minta bantuan Allah. Kalau suami tu tak layak, tak sepatutnya kahwin satu lagi, kerana nafkah pun dia tak bagi, nafkah zahir batin pun tak tunaikan, kerana dia adalah orang yang tak amanah, orang yang baran, peminum arak, banyak main judi, kaki zina. Sesuai lah kalau kita minta fasak daripada dia. Nampak memang kita ada hak kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi puan, lapangkan hati, tenangkan fikiran, minta bantuan Allah buat solat sunat 2 rakaat. Pada saat ini, maklumat yang saya dapat, dia kahwin satu lagi. Kalau dia kahwin satu lagi, tanpa minta bantuan puan, perkahwinan tetap sah. Kalau dia kahwin kat Thailand, perkahwinannya sah. Hanya dia kena daftarkan kat Malaysia. Sebab dokumentasi itu penting, supaya anak-anak besok tak kahwin satu sama lain. Itu penting, dokumentasi. Ada sistem hibah, sistem faraid. Semua tu kalau tak daftar jadi masalah nanti. Yang besok mati tu suami kita, besok kena lanyak kat dalam kubur tu pasal faraid. Jangan main-main. Wallahu a'lam. Teruskan. Daripada TikTok Puan Nur Hayati 1605. Assalamualaikum. Mohon pandangan. Saya ada niat nak hantar anak-anak lelaki ke madrasah, tapi rasa hati tak kuat. Memang hati tak kuat sebab kau tak ada yang maha kuat. Saya pun sama juga. Saya pun sayang anak-anak saya. Semua orang sayang anak. Sayang anak, tinggalkan. Kerana satu hari nanti dia akan tinggalkan kita atau kita akan tinggalkan dia. Sayangkan anak, benarkan dia. Dibangunkan dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikan aku orang yang ada ilmu yang bermanfaat. Kita nak anak-anak kita juga ada ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan Jadi, kat mana nak hantar? Kalau puan nak hantar mana-mana madrasah, nanti boleh maklumkan pada kami, saya cekkan. Okey tak madrasah tu? Okey itu maknanya tak bertentangan dengan sunnah wal jamaah. Nampak fahaman yang betul. Saya boleh cek sebab saya terlibat dengan Persatuan Tahfiz Kebangsaan. Saya boleh tolong cekkan, insya-Allah. Madrasah, semua tempat ada masalah. Yang sikit banyak ada masalah dia. Tapi yang paling penting, jangan hantar ke tempat yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang buat perkara-perkara pelik. Allah Akbar ada. Kadang-kadang main wayang. Kita tahulah. Sebab saya boleh berurusan dengan sahabat-sahabat saya di setiap negeri. Sebab setiap negeri kita punya persatuan.
Jadi kita boleh cek. Kalau anda orang Perak, kalau anda orang Pahang, anda orang Sabah, orang Sarawak, kita boleh cekkan, insya-Allah. Allah mudahkan, insya-Allah. Jangan salah langkah. And Allahu Akbar. Next. Teruskan perjuangan tu, insya-Allah. Setiap hari buat tahajud, minta bantuan Allah untuk kuatkan hati kita, kuatkan semangat kita. Wahai Allah, kan aku lepaskan anak aku kerana Engkau. Mudah-mudahan satu hari nanti, ya Allah, bila benar-benar aku lepaskan mereka atau aku yang terpaksa pergi meninggalkan mereka, iaitu kematian, mudah-mudahan semua itu kerana Engkau memberi keuntungan pada siapa-siapa dalam keluarga aku, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan sama ada kamu lepas ke tak lepas, kita pasti akan berlepas menuju ke alam barzah. Pada bila masa daripada sekarang, insya-Allah. Alangkah bertuahnya kita mati dalam keadaan anak-anak kita kat madrasah. Alangkah bertuahnya kita meninggal dunia di saat anak-anak kita semua ada Quran dalam dada, dalam jiwa, dalam perjalanan hidup dia. Alangkah untungnya kalau kita meninggal dalam keadaan anak-anak kita sedang hidupkan sunnah Nabi SAW. Alangkah bernilai anak-anak kita dalam keadaan sentiasa hidupkan sunnah Nabi di saat kita pun pergi buat selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Soalan seterusnya. Daripada TikTok Kak Ila, bekas abang ipar sering beri tekanan pada kakak dan anak saudara sampai hampir depres. Apa patut saya buat untuk bantu? Dia begini. Kan? Pertama, kan, bloklah segala sumber yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada anda. Kan? Atau siapa yang ditekan tadi. Blok dia. Kan? Bermakna jangan ada hubungan lah. Kan? Itu menyebabkan kita mungkin tak kuat, kan, menjejaskan kehidupan kita. Memang akan ada orang macam tu, kan, yang tekan kerana perasaan tak puas, perasaan dia tak dipenuhi, keinginan dia tak dipenuhi, rasa marah tu tak terpadam, rasa dendam tak dapat dihuraikan. Memang akan menyebabkan ada orang bertindak balas dengan menyakiti kita, kan, sebarkan benda tak baik tentang kita, mengungkit-ungkit kisah silam kita, kan, menanamkan kebencian pada orang sekitar hidup kita. Itu pasti berlaku. Kalau anda benar-benar kuat, kan, anda habiskan masa anda dengan Allah SWT, dengan akhirat. Banyakkan zikir, sibukkan diri anda dengan akhirat anda, jaga solat. Lama kelamaan kekuatan tu datang dengan sendiri. Datangnya daripada Allah. Allah yang kirim kepada kita. Kita tak boleh tutup mulut orang, tapi kita boleh tutup mulut kita sendiri, kan. Biarlah dia bicara, biarlah apa kata. Itu kalau anda betul-betul kuat. Kalau anda tak kuat, putuskan semua saluran yang boleh menyebabkan suara ini sampai dalam hidup anda, kata-kata ini sampai dalam jiwa anda. Tutuplah semua saluran tu, kan. Tukar nombor telefon ke, atau anda pindah ke. Nampak tak? Paling akhir berpindah. Paling akhir, kan, anda tidak perlu, kan, hadir dalam jiwa, dalam hidup dia. Dan satu, banyak orang larikan anak ke madrasah. Kenapa? Sebab tak nak diganggu oleh bekas suami, oleh bekas isteri, oleh abang-abang ipar, bekas-bekas abang ipar, kan, diganggu oleh datuk nenek dia. Nampak? Memang ada begitu. Banyak madrasah melalui semua tu, melalui proses seperti itu. Allahu Akbar, kan. Jadi kita kena kuat. Kenapa ada apa? Siapa ni? Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Next. Daripada platform F, Siti Huzaimah Bashirun, ya betul, bersyukur atas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Sekarang baru saya sedar mengapa Allah tak izin saya untuk bekerja di luar. Rupanya dia nak bagi saya pula menjaga syurga saya, ibu saya. Alhamdulillah. Yelah, kadang-kadang kita mencari syurga di luar. Dalam rumah ada syurga, kita tak perasan, kan. Syurga ada dalam rumah, tapi kita masih lagi berpapula nak cari syurga kat luar. Syurga depan mata, tuan-tuan. Tak perlu start kereta, tak perlu nak gerak dalam rumah, tapi ramai orang tak ambil kesempatan. Faham ke faham? Dan Allah Akbar. Syurga kita, mak bapak kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap apa yang berlaku ada hikmah. Setiap apa yang berlaku tentu ada pengajaran tersembunyi, tersurat dan tersirat. Kita kalau dekat dengan Allah, kita dapat faham. Sebab yang bagi faham tu Allah. Allahumma faqihu fid din. Allah yang bagi faham tentang agama ni, kan. Allahu Akbar, insya-Allah. Dan yakin saja pada Allah. Hidup kita ni sementara, tuan-tuan, bukan lama pun, sekejap je. Dalam masa yang berlalu dengan pantas ni, seminggu demi seminggu berlalu, kita dah berada bulan 12 dah. Selamat tinggal 2023. Nak datang 2024 yang dikabarkan pada kita tahun yang penuh dengan dugaan, tahun yang penuh kesakitan. Kita umat Islam jangan percaya semua tu. Yang kita percaya apa Nabi kata. Apa dia? Perjalanan kita makin sulit. Dia bukan melibatkan tahun. Tak ada kaitan dengan tahun.
2023 lebih baik daripada 2024. Tak. Setiap perjalanan kita menuju kepada kedatangan Imam Mahdi akan membawa kepada banyak perkara-perkara yang sulit. Kita umat Islam kena bersiap sedia. Kita umat Islam kena tingkatkan ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kemarau yang berpanjangan, perang yang berleluasa, kemusnahan dunia ini semakin jelas. Maksiat bermaharaja lela. Maka jagalah keluarga masing-masing. Tingkatkan ibadah kita. Minta perlindungan Allah. Tuan-tuan, kalau rumah terbakar, kita telefon berumba kan. Tak ada orang telefon mamak, kedai mamak pergi minta bantuan. Tak ada. Bila rumah terbakar, tuan-tuan, kita telefon ambulan, tuan-tuan. Kita tak telefon tentera untuk datang minta bantuan. Betul tak? Bila musibah, ujian-ujian ada kat depan mata kita, call Allah, minta bantuan Allah. Kenapa kita masih buang masa? Saya tak faham. Kenapa kita masih buang masa? Kenapa kita masih lagi buat perkara yang tak patut kita buat? Semalam itu, topik semalam tu, kita buat perkara yang tak patut kita buat. Kenapa kita mesti buat perkara yang tak patut kita buat? Nampak tak? Kita mesti cari Allah dalam kehidupan kita, ketika senang dan susah, ketika berdiri maupun duduk, ketika berlari maupun berhenti. Semua ruang yang ada, carilah Allah. Minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih sayang Allah. Kita hamba dia. Kita ni hamba, tuan-tuan, bukan raja. Hatta hari ini, saat ini, kamu raja sekalipun, kamu tetap hamba dia. Faham ke faham? Kita tetap hamba Allah. Hari ini kamu pemimpin paling atas, pemimpin paling dipuja, individu yang glamour, individu yang dipandang oleh orang. Kita tetap hamba. Ingat tu, tuan-tuan. As a hamba, we must always humble. Next. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Daripada platform F, Anis Farina Sarudin. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak hadis kata kalau duduk serumah dengan orang yang tak solat sekian-sekian? Jadi apa nasihat Pak Riz jika ada pilihan duduk serumah atau asing? Dia begini, dalam kehidupan kita, tentulah kita nak pilih yang terbaik. Tapi Allah takdirkan suami kita tak semayang, takkan kau nak pindah rumah? Suami rumah lain, isteri rumah lain, tak boleh kan? Ada waktunya, ada ketikanya ujian sampai itu, memang kita tak boleh lari tau. Kita jangan lari dengan ujian Allah. Kita hadap ujian Allah tu dengan cara kembali pada Allah. Nampak tak Kembali pada Allah. Apa pun yang berlaku, cari Allah. Tapi kalau kita duduk satu rumah dengan ipar duai yang tak solat, atau ipar duai yang banyak main game, ipar duai yang tak tutup aurat, ipar duai atau saudara mara dalam rumah, kita duduk tadi tu, ada ipar yang belum kahwin tapi anak bujang. Kita pun ada anak bujang perempuan. Ada ipar kita lelaki, kita duduk rumah mak mentua, tapi ada ipar kita ni selalu pakai seluar pendek, tak pakai baju, contohnya, sedangkan kita ada anak bujang. Kalau kita rasa bahawa itu tidak membina yang baik dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, boleh saja kita pindah rumah, tapi kena bincanglah baik-baik dengan, jangan highlightkan benda tu, tapi kita bagi tahu, kena ada masanya ada pengorbanan kena lakukan, ada masanya kita terpaksa ketepikan perasaan kita, sebab mak bapak kita siapa nak jaga lah. Nampak tak? Ada ketika ni mungkin kita bisik, kadang-kadang budak ni bukan tak boleh duduk luar, adik ipar tapi masih sekolah, kadang-kadang masih belajar kat kolej. Nampak tak Jadi kita kena imbangkan, kita pertimbangkan, Yang penting cari Allah, yang penting hadap ujian ni, Tapi kalau kita bina sengketa, saya nampak tak akan selesai masalah. Kita maki amun, kita beletih, kita petikai, tak selesai masalah. Percayalah, tak akan selesai masalah. Satu, masalah ini hanya boleh selesai kalau kita boleh kompromi, bertolak ansur, banyak. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh kompromi, tapi orang yang kita berusaha tadi tak boleh kompromi. Dia je nak menang. Memang betul, bukan senang. Orang Melayu ni kalau kita duduk ramai-ramai satu rumah, memang ada banyak sengketa, Tapi beza dengan Cina. Kalau kita tengok orang Cina ni, satu rumah sampai 18 orang, 10 orang, 12 orang. Betul, Melayu ni kan ada je masalah, kan ini ujian untuk kita. Ada yang berjaya, sebagian besar tak berjaya. Nampak tak Jadi bila kita nak buat satu keputusan tu, pastikan tak ada hati yang tercedera, tak ada hati yang disakiti,
And kadang-kadang kita kita tak cakap benar, tapi kita nak jaga hati setiap orang. Mak, kita nak pindah mak bulan depan sebab apa, suami ni dapat offer jauh sikit mak. Jadi ingat nak pindah. Kadang-kadang mak mentua kita atau mak kita susah nak lepaskan kita. Kan? Jadi kena timbang-timbang lah. Minta bantuan Allah banyak lah. Kan? Allah ajak mak bapak duduk dengan kita ke. Biasa mak bapak tak nak duduk dengan kita. Kebiasaannya begitulah. Kan? Allahu Akbar. Kan? Sebenarnya bila ada maksiat dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Itu yang kita takut. Bila salah seorang daripada ahli keluarga tak solat, itu menyebabkan malaikat rahmat tak masuk. Banyakkan doa. Mudah-mudahan Allah bagi daya pada yang tak solat tu. Mudah-mudahan Allah pilih dia. Mudah-mudahan Allah pandang dia. Allah bagi kasih sayang. Itu yang kita mohon pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Next. Dah solat lah. Solat keluar lah. Saya tunggu pelajar masa saya. Kan mereka kalulah 10-15 minit baru kita akan solat. And siapa-siapa yang solat tu nak solat keluar boleh keluar, tak apa. InsyaAllah. And InsyaAllah saya pun dah ada penghujung. InsyaAllah. Ada soalan tak? Soalan yang terakhir. Daripada platform F, Halimah Abdul Latif. Assalamualaikum Pak Aris. Saya telah tinggal bersama keluarga suami selama 30 tahun. Dan ada abang ipar yang bujang. Saya risau tentang aurat saya. Mohon nasihat Pak Aris. Itulah suka tak suka kena jaga aurat. Walaupun rasa gimas, rasa lemas, tapi hukum tetap hukum. Kita tak boleh buat apa. Inilah pengorbanan seorang wanita yang tinggal di tempat yang dia perlu jaga aurat dia. Ini cabaran dia. Mudah-mudahan Allah bagi anda keuntungan besar di akhirat besok. Mudah-mudahan Allah muliakan anda di sisi dia. Yang jaga aurat puan ni, apapun terjadi jaga aurat. Bapak mentu, mak mentu tak apa. Ipar dua tak boleh. Kena jaga. Itu cabaran lah kalau kita duduk serumah. Dan dia bukan orang, bukan muhrim kita. Jadi minta suami faham lah. Jadi kita kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati semua ni. Jagalah. Satu, kadang-kadang kalau tinggal kat rumah kampung, kalau boleh bina bilik air dalam kawasan yang berasingan sikit pun boleh. Dalam bilik contohnya kan, supaya senang. Anak-anak dara kita sendiri nak mandi pun payah. Kan? Kadang-kadang, ialah mata-mata manusia ni kadang-kadang susah. Walaupun dia adik-beradik dengan suami kita, tapi nafsu dia tak adik-beradik. Nafsu terbina sendiri. Kalau tak dibelai dengan agama, kalau tak dibina dengan Islam, kalau tak dibangunkan dengan akidah yang betul, maka rosak dia. Maka rosaklah mata dia, rosaklah emosi dia, rosaklah perasaan dia. Itu yang berlaku skoding, mengendap. Nampak tak? Ni yang kita bimbang. Jadi berhati-hatilah puan ni, jagalah apa anda punya aurat, jagalah penampilan anda. Mudah-mudahan Allah lindungi anda. Setiap perjalanan anda diberkati, dirahmati Allah. InsyaAllah. Lama pun dah duduk kat situ kan. Anda dah tahu dah. Kehidupan yang patut anda lakukan bagaimana. Mudah-mudahan anda menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hidup ni mana tak ada tempat yang tak ada ujian. Kadang-kadang ujian tu betul-betul dalam rumah kita. Allah sedih kan? Tak apa. Kalau ujian tu depan mata, dekat betul dengan kita, pahala lagi besar. Percayalah. InsyaAllah. Wallahualam. Saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Qurabi'atul Lawiyah. Undur diri. Tuan-tuan, jangan lupa solat zuhur. Dan kalau kita lelaki sebab baiknya di solat kita berjemaah di masjid, itu yang terbaik. Saya undur diri. Saya doakan anda terbaik. Di sisi Allah SWT. Hadap setiap masalah. Sebab masalah ini menjadikan kita makin buruk atau makin baik. Masalah ini akan menjadikan kita, terima kasih yang bagi gift. Masalah ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah atau sebaliknya. Jadi kita ada akal, fikirlah baik-baik. Kita ada akal, boleh berfikirkan. Betul tak? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kita. Allahumma inni a'udzubika min arba' wa min ilmi la yafa'. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bersama kita tuan-tuan. Allah beri kita kemenangan dunia akhirat. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jaga diri baik. Buat yang terbaik. Salam zuhur dari saya, Pak Aris. Al-Fatihah. Bismillah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengarkan perkongsian daripada Pak Aris, insya-Allah. Dan jom sama-sama kita panjangkan semangat untuk selamatkan keluarga kita pada 24 Disember 2023 hari Ahad, tuan-tuan dan puan, di
Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka di seminar bersama dengan Pak Riz, seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Riz insya-Allah. Dan kepada yang telah pun mendaftar, terima kasih tahniah, dan kepada yang belum mendaftar, jom sama-sama kita daftar hari ini juga. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berhimpun pada 24 Disember ini bersama dengan Pak Riz untuk kita belajar banyak lagi ilmu-ilmu kekeluargaan yang boleh kita praktikkan dalam keluarga kita insya-Allah untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jika anda menonton daripada TikTok, boleh terus pergi ke profil kami insya-Allah, boleh berhubung dengan kami. Dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, dah ada info di situ, berhubunglah terus dengan kami insya-Allah untuk sama-sama kita mendaftar hari ini juga ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Riz 24 Disember insya-Allah. Cari masa tuan-puan, mudah-mudahan kan Allah izinkan untuk kita bertemu pada tarikh tersebut insya-Allah. Seterusnya juga jangan lupa juga pada tuan-puan yang ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Riz, alhamdulillah bolehlah berbuat demikian dengan cara yang sama juga. Jika anda menonton dari TikTok, boleh pergi ke profil kami, dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, boleh juga berhubung dengan kami insya-Allah. Kita dah letakkan info di situ, bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah untuk membantu kita memberi sedikit sumbangan kepada Madrasah Pak Riz untuk kita memberikan keselesaan untuk warga di sini untuk mereka menghafal Al-Quran insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada tuan-puan yang ingin membantu Madrasah Pak Riz juga, kita ada keluarkan produk kopi, iaitu Pak Riz Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Jadi bolehlah dapatkan segera insya-Allah. Kita ubah, kalau dulu kita minum kopi yang tak tahu daripada mana dia punya pengeluar, apa salah kiranya kali ini kita ubah kepada kopi daripada Madrasah Pak Riz insya-Allah. Minuman kopi iaitu Pak Riz Coffee, iaitu minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut insya-Allah. Cara nak dapatkan dia sama saja macam cara tadi untuk daftar ke seminar dan untuk beri sumbangan kepada Pak Riz insya-Allah. Seterusnya juga Pak Riz dah buka pendaftaran untuk kemasukan ke Madrasah Pak Riz untuk sesi 2024 untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi jom sama-sama kita daftarkan anak-anak kita interview dulu. InsyaAllah mudah-mudahan di bulan Januari nanti kita dapat hantar anak-anak kita belajar di Madrasah Pak Riz. Di mana? Di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki anak-anak tuan-puan menjadi warga Madrasah Pak Riz. InsyaAllah amin. Seterusnya juga tuan-puan, jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Riz, iaitu Kambing Bajet Madrasah. InsyaAllah apa yang ada dalam tu anda bolehlah singgah-singgah ke TikTok tersebut, di mana kita ada buat jualan kambing lah. Untuk akikah boleh, untuk majlis kenduri kahwin boleh, doa selamat tak kisahlah nak guna kambing, boleh maklum kepada kami insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pembelian anda ataupun pembelian kambing daripada anda untuk madrasah kami ni, insya-Allah dapatlah duit tersebut kita gunakan untuk pembangunan, membiayai kos operasi di Madrasah Pak Riz insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk makluman anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. InsyaAllah, jadi anda bolehlah setiap hari untuk setkan jadual anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian daripada Pak Riz. Dan bukan sekadar mendengar, anda boleh kongsikan pandangan anda, soalan anda di ruangan komen. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit pencerahan untuk sama-sama kita kekal bermotivasi dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian yang sentiasa ada di sisi kita insyaAllah. Jadi jom sama-sama lah kita belajar ilmu. Dan di mana lagi tempat di akhir zaman ni kan, kita nak cari tempat yang kita boleh rujuk hanya pandangan kan. Jadi gunakanlah live seperti ini dan manfaatkanlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu daripada perkongsian Pak Riz insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-puan. Salam Zuhur untuk semua yang menonton daripada TikTok, daripada platform F dan Y. Terima kasih insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Dan jangan lupa kemuncak untuk seminar kekeluargaan ini daripada live kita bawa secara langsung live secara berdepan pada 24 Disember 2023 hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.